Hai Mirasha, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Cik Zila, salam dah. Waalaikumsalam. Okay, so basically hari ini kita akan bincangkan mengenai suplemen ya, yang perlu ataupun digalakkan diambil oleh pasangan TTC. Okay, alright. So I think kita selama seminggu ni kita ada cerita-cerita sikit pasal suplemen ya, dan ramai juga yang tanya pasal suplemen ni ya. Ada yang banyak sangat makan suplemen, satu pinggan tu penuh ya, macam nasi. Ada juga yang tak mengambil suplemen langsung. Okay, so basically untuk pasangan TTC, okay, antara suplemen yang penting untuk diambil untuk wanita, kalau kita galakkan ambil folic acid. Okay, folic acid ni perlu diambil selama at least 3 bulan sebelum mengandung. Okay, so berapa dos dia? 400 mikrogram bagi wanita yang tak ada apa-apa risiko. Contohnya tak ada penyakit kencing manis, penyakit epilepsi ya. So mereka hanya ambil 400 mikrogram. Okey. Tapi bagi mereka yang ada risiko kena ambil 5 miligram ya sehari. Okey. So ramai yang ambil multivitamin. So dalam tu kena tengok folic acid. Usually folic acid dalam tu dah cukup lah ya, 400 mikrogram sehari. Okey. Folic acid ni dia bukanlah ubat subuh dia adalah vitamin ataupun suplemen yang perlu diambil supaya bila mengandung nanti bayi memerlukan folic acid. Okay? Kekurangan folic acid ni boleh menyebabkan penyakit spina bifida ataupun saraf tunjang tidak dapat berkembang atau bertumbuh dengan baik. So that's why folic acid ni perlu diambil pada sebelum mengandung. Sebab bayi tu masa kita mengandung kita tak perasan kita mengandung contohnya. So bayi perlukan pada awal kandungan tu. Okay, tu folic acid. Okay, so dia perlu diambil sampailah 14 minggu at least mengandung. Okay, so kebanyakan wanita dia ambil multivitamin macam Obimin, Pregnant Care. Okay, so dalam tu usually dah ada folic acid dalam tu. Okay, ada tak lagi suplemen yang kita galakkan untuk ambil yang penuh dengan evidence base ya. So folic acid yes, vitamin D3 ya. Vitamin D3 ni pun perlu diambil untuk wanita yang cuba mengandung, yang TTC, dan untuk wanita yang mengandung dan menyusu. Okey. So vitamin D ni adalah vitamin yang kita boleh dapat secara natural daripada matahari. Okey. Tapi sebab dekat Malaysia ni matahari tu ada, walaupun ada tapi panas sangat. So kita tend to duduk dekat dalam rumah. So kebanyakan wanita kekurangan vitamin D ya. So that's why kita galakkan ambil vitamin D dalam dos 1000 IU international unit per day. Okay, so tengok dalam multivitamin tu ada tak vitamin D. Kalau tak ada, kena tambah vitamin D. Okay, so vitamin D ni mengikut kajian menunjukkan wanita yang kekurangan vitamin D, success rate yang melalui rawatan IVF contohnya, success rate dia tidak setinggi bagi wanita yang kekurangan vitamin D bila dibandingkan dengan mereka yang vitamin D tu cukup. Okay, so itu yang that's why kita galakkan ambil vitamin D. Okay, bila mengandung pun ramai wanita yang kekurangan vitamin D. Vitamin D diperlukan oleh wanita yang mengandung untuk perkembangan bayi dan juga untuk wanita yang menyusu. So vitamin D kena ambil sepenuhnya sepanjang sampailah menyusu contohnya. Okay, so folic acid, vitamin D. Satu lagi suplemen yang menunjukkan ada evidence ya adalah coenzyme Q10 ataupun ubiquinol. Okay, so suplemen ni pun kita galakkan ambil, okay, untuk wanita yang TTC, okay, sehinggalah dia mengandung. Bila dah mengandung boleh stop lah ambil CoQ10. Okay, so evidence yang menunjukkan CoQ10 tu memberi kesan ialah dia meningkatkan respon telur ya, ataupun respon kepada rawatan kesuburan. So itu antara 3 suplemen yang kajiannya ataupun yang buktinya kuat dalam jurnal-jurnal perubatan. Okay, so
itu antara suplemen yang kita galakkan wanita ambil. So ada juga yang tanya pasal omega 3 ya, vitamin C, vitamin E, yang tu boleh diambil tapi selalunya ada dalam multivitamin seperti Obimin ya. Semua tu boleh tengok dalam kandungan-kandungan tu. Okey, tapi 3 vitamin ni ataupun suplemen ni perlu diambil oleh wanita yang TTC. Okey. Untuk lelaki pula, okey, bagi mereka yang bacaan sperma dia borderline ya ataupun suboptima, okey, kita galakkan dia ambil suplemen yang ada zinc dengan selenium. Okey. So antara jenama yang ada macam Profotil ataupun Bioselenium, ada juga yang ambil Surbac Zinc ya, ada juga yang ambil Pregnacare yang for men ya. So boleh tengok dalam kandungan tu dia selalunya ada zinc dengan selenium. Okay, so basically suplemen ni boleh ambil. Okay, boleh diambil untuk pasangan lelaki sepanjang proses rawatan kesuburan. Okay, so ada yang tanya sampai bila dok saya nak ambil ni suplemen ni. So boleh diambil sampai rawatan tu berjaya ya, ataupun rasa kalau nak berhenti sekejap in between, tapi bila start balik kena ambil balik. Okay, so ramai juga yang tanya dok, kalau ambil suplemen ni perlu ke prescription daripada doktor? Okay, now kita kena faham suplemen ni tak sama dengan ubat ya. Kalau ubat perlukan prescription doktor, okay, tapi suplemen you all boleh beli over the counter, maksudnya pergi kat farmasi, beli online boleh dapat. Tapi saya bila orang tanya, saya selalunya kata kalau boleh jumpa doktor juga. Okey, jumpa doktor biar dia check dulu, buat saringan kesuburan, pastikan yang doktor yang merawati anda mengetahui yang anda mengambil suplemen-suplemen ni. Okey, sebab kita tak nak bagi message seolah-olah suplemen ni dah cukup ya. Rawatan kesuburan tu tak perlu dibuat, ataupun pemeriksaan saringan kesuburan tu tak perlu dibuat. Hanya ambil suplemen ni je dah cukup. Okey, yang tu kita tak nak bagi message tu adalah tidak tepat, sebab bila ambil suplemen ianya perlu seiringan dengan rawatan kesuburan, kena dipantau. Kalau boleh kena doktor you all tahu yang you all ambil suplemen ni juga. Okey, walaupun suplemen tu kebanyakannya adalah selamat ya, dia tidak perlukan prescription daripada doktor ya, tapi apakah tujuan utama ambil suplemen ni? Okey, adalah untuk macam pelengkap ataupun untuk suplemen, untuk supply atau untuk I guess improve whatever kadar kesuburan kita, optimiskan kadar kesuburan yang ada. Okey, so macam vitamin D, folic acid ya, CoQ10 tu memang dah ada dalam kajian. Okey, tapi kita kena faham bila kita ambil suplemen ni ya, dia tidak akan menambah bilangan telur kita, dia tidak akan menambah bilangan sperma atau perbaiki flip jadi normal ya. Sebab ada yang pasangan TTC kata, lah doktor bayar ambil suplemen ni mahal, tapi result sperma tak ada pun jadi normal ya, macam tu. So ada yang rasa apa faedah ambil suplemen ni, sebab dia bukannya flipkan keputusan sperma tu daripada rendah bacaan dia tiba-tiba jadi normal. Tak semestinya macam tu ya. So suplemen tu dia bukan ubat yang boleh kembalikan banyakkan sperma ataupun banyakkan telur-telur kita ya. Tidak ya. Saya tak pasti macam mana nak buat perumpamaan. Okay, so sometimes saya bincang-bincang juga, tapi kalau ikut makanan kan, kalau kita makan nasi, suplemen ni macam I don't know, macam kicap ke macam sambal dia macam pemangkin, dia bukanlah the main rawatan, dia bukanlah ubat untuk kesuburan, dia adalah macam suplemen. Okay, so tak tahu macam mana lagi nak buat perumpamaan. So hopefully perumpamaan makan nasi ya, nasi tu adalah rawatan ya, kalau kicap tu ataupun sambal tu adalah suplemen.
Okay. Alright, so I think kita ada banyak juga buat postage pasal suplemen ya. Banyak juga orang tanya macam inositol ya. Ada tak kebaikan ambil inositol ya. So inositol ni adalah sejenis suplemen yang diberi kepada wanita PCOS polycystic ovarian syndrome. Basically selalunya untuk PCOS kita akan bagi metformin as our first liner, okay? Tapi kalau bagi wanita yang tak boleh terima makan metformin sebab side effect dia terlampau dia tak boleh nak cope dengan side effect dia, so kita bagi inositol as the second line berbanding dengan metformin, okay? Ada juga yang tanya pasal EPO evening primrose oil, okay? So itu juga adalah sejenis herbal, okay, suplemen yang ada menunjukkan ada sama ada dia improve kesuburan semua tu, tapi bila kita tengok kajian dia tak adalah menunjukkan yang EPO tu membantu dari segi kesuburan. So generally banyak study, tapi kita kena faham juga study kajian-kajian ni sama ada kajian-kajian ni adalah kajian yang kukuh, kajian tu adalah kajian yang memberi perubahan kepada cara rawatan kesuburan kita. So kita tengok berapa partisipan dia dia signifikan ke tak. So kadang-kadang kajian partisipan dia less than 50 participants, so dia punya evidence tu not as strong compared to kajian-kajian yang lain yang melibatkan dalam 9,000 orang ke more than significant findings lah. Okay. Alright, so apa saya buat sekarang sebab soalan dah mula naik, so saya akan jawablah satu-satu soalan, okay? Daripada atas ya. So saya akan scroll, siapa-siapa ada soalan dia boleh tanyalah, dia boleh start tanya, okay? I think banyak persoalan, so saya akan cuba jawab ikut apa yang saya boleh, pengetahuan yang saya tahu, okay? Kalau yang saya tak tahu, saya akan jawab dalam posting Insta ataupun yang lain lah, okay? Alright, so okay, sekejap ya, saya akan go through soalan. Okay, so daripada soalan yang first, okay, daripada Cik Zila, if makan black moss pregnant tu ada kan folic acid, if still tak ambil folic acid tak apa dah ke tak dok? Okay, so selalunya dalam suplemen multivitamin yang untuk pregnancy dia dah include folic acid. Okay, boleh go through. And I think black moss punya untuk pregnant tu usually dah ada folic acid. Folic acid kena ambil, okay? Kalau terlupa nak ambil, boleh ambil sekarang, okay? Kalau dah mengandung tak ambil folic acid, ambil juga, okay? Selagi usia kandungan tu kurang daripada 14 minggu, okay? So kalau boleh folic acid ambil, sebab tu memang kajian menunjukkan dia boleh mengurangkan risiko bayi mengalami spina bifida, okay? Boleh cegah, okay? So minta ambil kepada semua TTC, minta ambil, okay? Puan Cahaya Kasih, doktor kalau pregnant care okay ke? Yes, okay. Pregnant care antara multivitamin untuk wanita yang TTC. Macamlah sama juga dengan Obimin, Ganilia, so itu antara brand lah. Macam brand-brand ni macam Colgate, Dali, macam tu lah. All this vitamin yang kita tu. Daripada Cik Zila, dok macam TTC yang ada PCOS, ambil black moss pink pregnant tu okay ke? Sebab dalam tu semua vitamin dah ada, okay? Yes, untuk PCOS pun boleh ambil multivitamins, okay? Cuma PCOS kita kena pastikan yang puan pergi jumpa doktor juga supaya period tu regular, haid puan tu regular, dan kita boleh pastikan ada telur yang menjadi dominant, ya. Masa selalunya PCOS ni isunya adalah telur tu tak matang. So bila kita bagi
buat saringan pada hari katakanlah cycle dia tu irregular. So bila kita tengok telur dia semua kecil-kecil, so dia selalunya perlukan ubat untuk matangkan telur seperti ubat Clomid ya. So bila kita bagi ubat Clomid tu, kita nak kena pantau buat ultrasound pada pertengahan cycle dia ya. So antara hari ke-14 ataupun hari ke-12 ya, kita tengok ada tak telur yang besar. Okay, so kalau ada telur yang besar, maka that is a good response. Okay, dan kita akan bagi satu suntikan untuk telur tu dilepaskan ataupun ovulasi berlaku. Okay, so untuk PCOS ambil suplemen sahaja tak cukup. Okay, sebab dia perlukan ubat. Ubat tu adalah Clomid. Clomid tu adalah ubat untuk membantu matangkan telur tu. Okay, dan kalau boleh kena disaring efek ambil Clomid tu. Maksudnya kena buat ultrasound. So ada setengah yang ambil Clomid sahaja tapi tak disaring. Macam mana respon tu? Cukup tak dengan ubat Clomid yang dos 50mg ataupun 100mg? Okay? Cukup tak? Ada tak respon telur yang besar? Sebab sometimes dia orang ambil saja, so kita tak tahu respon tu macam mana. Okay? So ambil vitamin saja tak cukup untuk wanita PCOS, kena jumpa doktor, kena dapatkan prescription untuk bantu besarkan telur. Okay? Alright, so seterusnya Puan Syaharulida, folic acid GNC 800 mikrogram macam mana tu pun boleh. Okay, so at least dos satu hari at least 400 mikrogram, 800 mikrogram pun okay, tak ada masalah. Okay, untuk wanita yang ada risiko macam diabetes, yang ada ambil ubat untuk epilepsi, diorang kena makan dos dengan lebih tinggi, iaitu 5 mikrogram. 5 miligram. Okay, so 400 mikrogram at least. Kalau 800 mikrogram is okay. Alright, kalau lebih tu akan dikeluarkan oleh badan ya. Okay, so tak ada masalah, dia bukanlah toksik. Okay, Puan Hanisah Ismail 90, maksudnya dok boleh kita ambil tanpa jumpa doktor terlebih dahulu. Inilah dia. So kalau boleh jumpa doktor, ambil juga suplemen. Kalau boleh ambil dua-dua sekali. Buat dua-dua sekali. Okay? Sebab bila kita ambil suplemen, kita tak pasti sama ada kita ada masalah ke tak. So kalau kita ambil suplemen sahaja, kita tak buat rawatan ataupun tak jumpa buat ujian saringan, nak pastikan semuanya clear, nanti kita macam kita tak kenalah sebab rawatan tu tak diterima. Rawatan contohnya kalau ada masalah PCOS, kalau ada masalah tube tersumbat ke ya, kalau kita boleh ambil suplemen tapi kita tak tahu sama ada kita ni memerlukan rawatan ke tak. So bagi pasangan yang dah mencuba, okey, kalau dah setahun mencuba ya, tapi tak dapat lagi rezeki ya, so kena datang, kena check. Okay? Bagi wanita yang usia dia lebih daripada mid 30s, kalau dah ada macam senggugut atau period tak tentu, minta kena datang awal, jangan tunggu setahun baru datang. Okay? Alright, so kalau boleh buat dua-dua. Dan bagi tahu yang puan sekarang ni tengah makan suplemen folic acid, vitamin D ya. So supaya doktor tu tahu yang puan dah makan suplemen tu. Okay, so Cik Zila, lelaki ambil suplemen multivitamin okey kan dok? Semua vitamin ada dalam tu dah kan? Okey, multivitamin yes, tapi kena tengok juga sebab setiap multivitamin tu lain-lain. Yang kalau untuk lelaki, kita pastikan dia boleh ada zinc dengan selenium. So tengok juga multivitamin tu ada tak zinc dengan selenium. Okay, sometimes dia multivitamin tapi dia punya mixture dalam tu tak ada zinc ataupun tak ada selenium. Okay, so tengok dalam kandungan kotak tu ataupun botol tu. Okay, alright, so seterusnya Puan Syada Ridwan, dok multivitamin yang ada ginseng okey tak? Sebab dalam tu ada CoQ10 sekali. Okey, so kita kena tahu suplemen ni dia terdiri daripada herbal, okey, ataupun vitamins ataupun mineral. Okey, so kalau ginseng dia adalah sejenis herbal lah ya, daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, so kita kena tengok juga apa jenis ginseng tu, okey, dan apakah dia punya formula tu untuk apa. Okey, sebab setengah herbal supplement macam Sperman, Tribeston, dia adalah juga untuk kesuburan lelaki. Okey, so kena tengok ginseng tu untuk apa. Okey, sebab CoQ10 tu dia bukan
suplemen yang herbal, ya, dia adalah suplemen yang kita galakkan ambil untuk pasangan TTC. Okay, alright. Okay, so and then kita tengok, scroll down lagi, ada apa-apa lagi soalan yang Puan Cahaya Kasih kata membantu serba sedikit. Okay, Dija Karim, okay, good message. Alright, thank you. Okay, ada apa-apa soalan boleh jawab. Clomid is supplement juga? Bukan, Clomid bukan supplement. Clomid adalah ubat untuk matangkan telur. Okay, Clomid perlu prescription. Okay, so supplement tak perlu prescription. Okay, herbal pun tak perlu prescription, tapi Clomid perlukan prescription daripada doktor. Dan sekiranya ambil Clomid ni, kena dipantau oleh doktor, tengok respon dia. Okay, apa maksud pantau tu? Maksudnya kena buat ultrasound selepas ambil Clomid yang 5 hari pada awal kitaran tu. So selalunya kita akan buat ultrasound pada mid cycle. Okay, alright. Puan Jumi Khan, dok, sperma suami saya tiada langsung, maksud apa ya? Okay, Puan Jumi, maksudnya katakanlah bila buat ujian air mani tak ada sperma dalam tu, ini yang dikatakan azoospermia, ya. So bila kita tengok dalam air mani tu tak ada sperma yang kita boleh kira ataupun kita boleh nampak pergerakan dia, ya. So kalau ini berlaku, kena buat ujian seterusnya. Maksudnya kena buat ujian darah suami, tengok hormon lelaki, testosteron, hormon FSH. Okay, and then sometimes kita akan buat juga ujian genetik, ya. Tengok ada kenapa ada masalah tiada sperma dalam air mani. Adakah disebabkan oleh ada block dekat tube dia? Okay, adakah sebab penghasilan sperma tu teramat kurang, ya. So yang ini memerlukan lebih pemeriksaan. Dan selalunya suplemen tidak akan menyebabkan tiba-tiba sperma tu ada. Okay, so kena tengok, kena jumpa balik doktor puan. Okay, tengok kenapa tak ada sperma ni. Okay, and then sometimes it can be sebab tube tu block ataupun sebab sperma tu tidak dihasilkan. So ini yang kita kena tengok dari segi ujian darah suami. Okay, so katakanlah disebabkan oleh blockage, selalunya hormon testosteron dengan FSH tu normal saja. Okay, tapi kalau disebabkan oleh produksi sperma tu kurang, maka hormon yang FSH tu akan tinggi, ya, dan testosteron akan rendah. So perlu diperiksa. Okay, jangan tunggu lama, ya, sebab kita takut keadaan ni makin lebih kuat ataupun lebih severe lah, ya. So dapatkan pendapat doktor. Okay, dan buatkan rawatan fertility. Okay, Puan Dija Karim, Dija makan B complex with folic acid, is this enough? Yes, that's good. Okay, folic acid B complex, tapi kena pastikan Dija juga ambil vitamin D3. Okay, dan juga periksa kenapa ada kesukaran ni, apa sebabnya. Okay, alright. And then Puan Cik Tina, dok, apa fungsi suplemen DHEA dalam rawatan kesuburan? Okay, DHEA adalah suplemen yang kita beri kepada terutamanya wanita yang kurang bilangan telurnya. Okay, dia akan meningkatkan level testosteron, dan di mana dia membantu lebih folikel dikeluarkan setiap bulan. Okay, sebab kita kena tahu setiap bulan ada folikel ataupun ada telur yang terpilih untuk membesar. Okay, so mungkin untuk wanita yang result telur dia normal, mungkin lebih daripada 4. Okay, tapi bagi mereka yang kurang result telur dia, mungkin ada 1 atau 2. Bila bagi DHEA, ada kajian menunjukkan dia membantu sedikit lebih telur tu dikeluarkan untuk bulan tu. Maka bila telur tu yang terpilih tu lebih sedikit, maka kita boleh rangsang lebih. So bilangan folikel tu akan jadi lebih sedikit, mungkin extra 1 or 2 macam tu. Okay, sebab itu adalah suplemen kajian menunjukkan yang DHEA tu mampu membantu sedikit sebanyak untuk wanita yang kurang result telur dia. Okay,
Puan Lela Isabella, dok, kalau endometriosis sesuai ambil suplemen apa yang sesuai bagi TTC. Okey. So endometriosis ni adalah penyakit di mana sel-sel di dinding rahim berada di luar dinding rahim. Okey. Maksudnya dia terkesan kepada telur, ya. Dia boleh kacau dengan tube boleh jadi tersumbat, ya. Ataupun dia boleh berada di usus ataupun di pelvis kita. So bila kita period, ya, sel-sel di luar rahim ni pun terangsang. So dia pun dah ada period juga, tapi dia tak ada tempat nak pergi, ya. Kalau dekat dalam rahim boleh keluar sebagai haid, tapi sel-sel di luar rahim ni dia dia terkumpul. So kalau ke ovary dia boleh jadi cyst yang ada darah beku ataupun dia panggil chocolate cyst. Kalau dekat tube dia boleh buatkan tube tu block, ya. Kalau dekat pelvis, ya, boleh menyebabkan usus tu melekat, ya. Dan juga lekatan dekat dalam. So kalau dekat telur, dekat ovary, dia boleh mengganggu dengan bilangan telur dan juga kualiti telur tu. Okay. So untuk wanita yang endometriosis, so selalunya kita nak kawal endometriosis tu dari segi suplemen. CoQ10 adalah bagus, ya. Kalau kita nampak result telur tu berkurangan, mungkin DHEA boleh tambah juga bantu untuk naikkan bilangan telur yang terpilih setiap bulan, ya. So selagi kita wanita ada estrogen yang dikeluarkan oleh ovary, selagi itulah kita ada endometriosis. So endometriosis ni kita lebih nak kawal dia, okey, dan kita tak boleh nak sembuhkan dia sepenuhnya. Okay. So adalah satu penyakit yang mengganggu dengan kesuburan wanita. Okay. So itulah dia wanita yang mengalami endometriosis. Selain daripada vitamin D, selain daripada folic acid, CoQ10, DHEA mungkin membantu. Okay. Alright. So selain pada tu, Puan Cik Zila, saya ada jumpa doktor sekarang tengah makan Dian 35 cycle kedua. Dalam masa yang sama, saya nak try ambil suplemen macam Blackmores Pregnant Pink, CoQ10 ubiquinol and iositol. Okey ke dok? So bila doktor bagi Dian 35, selalunya adalah untuk mengawal ataupun untuk mengatur kitaran haid kita untuk wanita yang PCOS lah selalunya, ya. So saya presume Puan Cik Zila ada PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Okay. So kalau nak ambil Blackmores Pregnant Pink tu adalah suplemen yang ada folic acid dalam tu, ya, vitamin D, ya, tapi minta tolong tengokkan, ya. CoQ10 pun okey, and inositol adalah herbal dan selalunya kita gunakan sebagai second line. Kalau puan boleh terima ambil, boleh bincang dengan doktor mengenai metformin, sama ada metformin tu adalah digalakkan ambil berbanding dengan inositol. Okey. So metformin adalah ubat, dia bukan suplemen. So minta puan bincang dengan doktor puan, okey, sama ada perlu ke ambil metformin, boleh ke ambil metformin, okey. Sebab metformin ni adalah sejenis ubat yang boleh membantu wanita PCOS. Sebab wanita PCOS dia ada masalah dari segi insulin dia tak sensitif, okey. So metformin dia boleh bantu naikkan sensitivity insulin tu, jadi gula lebih terkawal, okey. Dan ini boleh membantu respon kepada rawatan kesuburan bagi mereka yang ada PCOS, okey. Tapi metformin ni dia ada side effect dia, okey. So seperti boleh rasa mual, rasa boleh cerit-berit ataupun perut tak sedap, ya, bila ambil metformin. Untuk selalunya mereka dapat side effect ni beberapa hari bila ambil, tapi as your body get used to it, side effect ni akan berkurangan. Dan kajian pun menunjukkan yang metformin ni membantu, ya, wanita yang PCOS untuk mengandung, okay. More evidence compared to inositol, okay. So hanya wanita yang tak boleh ambil metformin sebab side effect dia so bad, dia tak boleh terima, maka kita cuba bagi inositol. Sebab inositol pun ada juga kajian, tapi tak sebanyak metformin, okay. Alright. Puan Hanisa Ismail 90, kalau kahwin belum sampai setahun PJJ, apa suggestion suplemen, okey. So sama juga suplemen tu vitamin D, ya, folic acid, ya. Itu yang kita galakkan, okey. Untuk couple PJJ ni mencabar sedikit sebab waktu dia maybe tak
on time ya. So basically kena ada perancangan juga ya, berapa lama PJJ ya, macam mana nak optimizekan masa bersama untuk meningkatkan chance mengandung. Okay, so kalau ia sementara dan that's fine, tapi something to look at kalau ada isu ya. So kadang-kadang kita galakkan juga buat ujian saringan awal untuk pastikan tak ada masalah sebab takut nanti kalau ada masalah tak datang check, sebab kita ingat PJJ sahaja, dan kalau ada apa-apa masalah kita nak start awal rawatan tu, tak nak tunggu lama. Okay, so kalau boleh puan check juga, okay, kalau semuanya okay dan maybe boleh take time, yang keep on trying. Okay, dan cuba kerapkan bersama. Alright, okay. So Puan Naya Zila, Assalamualaikum Dr. Sariha, saya Syahriza, saya just follow doktor sebab baru decide nak TTC. Okey Puan, boleh terangkan apa proses step untuk TTC? Sebab saya tak tahu sama ada masalah dari saya, suami. I'm thinking of LPPKN Fertility Center. Alright Puan. Okey, tak apa. Puan baru nak TTC, selalunya kita galakkan pasangan yang TTC untuk bersama at least 2 hingga 3 kali seminggu. Okay, bagi mereka yang tak ada masalah, contohnya period dia regular ya, period dia on time ya, dan tak ada masalah kesihatan yang lain yang boleh mengganggu kesuburan, kita galakkan mereka mencuba selama setahun. Okay, bagi wanita yang faktor usia contohnya dah mid 30s ya, ataupun period dia tak regular ya, kita suruh galakkan jumpa dengan lebih cepat lagi, contohnya dalam 6 bulan contohnya, untuk melakukan ujian saringan. Okay, so ujian saringan ni selalunya melibatkan kedua-duanya, suami dan isteri. Okay, untuk isteri selalunya kita akan pastikan dia punya cycle tu regular, kita akan buat ultrasound ya, kita akan ultrasound perut dan ultrasound dalam ya, ataupun ultrasound pelvis. Kita masukkan transvaginal probe tu ke dalam. Okey, untuk kita lihat rahim dengan lebih jelas, dan especially ovary, sebab kadang-kadang kita buat scan perut kita tak nampak ovary tu dengan jelas. So bila kita buat transvaginal, kita buat scan dalam, kita nampak ovary tu dengan lebih jelas lagi, macam banyak lagi follicle dia. Okey, ataupun berapa follicle yang ada, macam, sebab itu akan memberi kita idea mengenai result telur. Okey, so pada masa sama, kalau kitaran haid dia tak menentu ataupun kita suspect ada isu dengan result telur, kita akan ambil ujian darah, tengok hormon dia punya paras ya, maksudnya hormon estrogen, progesteron, LH, FSH ya, dan juga kita akan juga buat ujian AMH ya, macam ujian anti-malarial hormone, which is ujian tengok dia punya result telur. Okay, untuk suami kita akan buat ujian sperma, sebab kita nak tengok bilangan sperma dia, pergerakan sperma dia ya, dan juga bentuk sperma dia. Okay, kalau semuanya normal, okay, dan baru saja mula TTC, dan kita minta keep on trying, okay, sambil ambil suplemen macam folic acid, vitamin D ya, tu boleh lah. Okay, and then kita bagi masa, kalau tak ada rezeki lagi, selepas 6 bulan ataupun setahun mencuba, kena datang dan kita buat rawatan fertility. Okay, so setiap couple lain-lain. Okay, apa yang kita, message yang kita nak sampaikan ialah boleh buat ujian rawatan, ujian saringan awal, pastikan semuanya okey. Kalau semuanya okey, then keep on trying. Okay, dan jangan lewatkan rawatan sekiranya kalau kita jumpa ada isu. Okay, alright, so hopefully that helps ya Puan. Puan Sazrina 89, doktor kalau ambil vaksin berapa lama gap untuk TTC balik? Okay, now ada news pasal vaksin. So now all vaksin boleh diambil oleh pregnant ladies. Okay, so maksudnya semua vaksin yang Pfizer, Sinovac, AstraZeneca boleh diambil oleh wanita yang pregnant juga, antara 14 minggu sampai 33 minggu. Sebab sebelum ni hanya Pfizer sahaja yang data dia cukup. Now kita dapat more data menunjukkan AstraZeneca dan Sinovac juga adalah selamat untuk wanita yang pregnant. Okay, bagi mereka yang dah ambil ataupun dah ada tarikh untuk vaksin, sebelum dia mencuba, kalau boleh tunggu dalam sebulan selepas second dose vaksin tu. Okay, alright, so itu yang kita galakkan.
Okay, ada juga message yang kata TTC jangan ambil vaksin. Tu tak benar, sebab kita nak you all risiko dapat COVID tu rendah, especially masa pregnant. Okay, so kalau boleh register juga, dapatkan vaksin tu. Okay, dan juga buat juga ujian saringan, buat juga rawatan fertility pada masa yang sama. Okay, kalau kita boleh time bila nak mengandung, kalau boleh ideally about 1 or 2 months selepas second vaksin. Okay, so itulah isunya dengan vaksin. Okay, jangan tak ambil vaksin sebab kita nak protect ourselves, okay, dan our family from COVID-19. Okay, Puan Dija Karim sebelum ni pernah subscribe Clomid dan makan Clomid as prescribed, tapi still belum ada rezeki. Can we just continue makan Clomid untuk next period? Well, kalau doktor dah prescribe, okay, Clomid dia punya maksimum berapa kali boleh ambil, sampai 6 kali. Okay, not necessary back to back. Kalau nak berhenti in between pun okey, tapi total cycle yang ambil Clomid maksimum 6 kali. Kebanyakan pasangan selepas ambil 3 atau 4 cycle Clomid, dia akan datang untuk periksa tube pula, ataupun maybe nak ubah cara, nak buat IUI ke. So itu antara adalah pendapat pasangan masing-masing. Sekiranya tak ada apa-apa isu dari segi result telur, tak ada faktor usia, tak ada faktor lain, dan maybe dia boleh try up to 6 cycle. Okay, tapi kalau dah ada faktor usia dan kita ada risiko, contohnya tube ke, dan kita akan check juga tube tu, pastikan tube tu tak tersumbat. Usually kebanyakannya up to like lepas 3 atau 4 cycle of Clomid. Okay, something to think about. Alright, okay, semoga dipermudahkan. Salam, maaf dok, nak tanya, normal tak period saya datang 3 hari je, lepas tu sikit-sikit? Okay, so selalunya kita tengok juga kitaran. Okay, adakah kitaran tu regular, okay, dan juga flow tu. Okay, selalunya flow wanita basically paling kurang dalam 2 hari. Okay, some yang ada spotting sebelum darah merah, some dia darah merah heavy dulu, lepas tu spotting. Okay, so kalau dah periksa, kalau pun tak periksa, minta puan datang jumpa doktor, periksa dulu, pastikan tak ada apa-apa isu macam fibroid ke, polip ke, dah buat pap smear. So kalau semuanya okey, pemeriksaan okey, then maybe itu adalah you punya kitaran cycle, macam mana your flow. Okay, so maksudnya 3 hari darah merah, lepas tu sikit brownish. Itu, kalau semuanya saringan okey, periksa ultrasound semua okey, then maybe that is your kitaran. Okay, so it can be normal. Alright, Puan Hanisa Ismail, kopi bagi efek tak dok untuk TTC? Saya baru buat TikTok pasal kopi. Okay, sebab tapi tak post lagi, ingat nak post besok. Yes, kopi basically ada kajian menunjukkan dia tak ada apa-apa efek, tapi ada juga yang kajian kata terlampau banyak kopi boleh mengganggu dengan kesuburan dan juga bayi yang dikandung. Okay, so dari segi general rule daripada kajian menunjukkan boleh minum kopi, tapi tak boleh lebih daripada 200 mg caffeine, ya. So 200 mg caffeine sehari sama dengan not more than, tak silap saya, 2 cawan instant coffee. Okay, kalau you minum macam 3 in 1 ataupun 2 in 1 coffee, yeah? So satu hari tak boleh lebih daripada 2 in 1, tak boleh lebih daripada 2 cawan. Kalau ambil filter coffee, macam lebih coffee yang lebih banyak kandungan caffeine dia, tak boleh lebih daripada 1 cawan. Okay, tak boleh dalam 1 mug. So begitu juga dengan minum teh, sebab teh pun ada caffeine, ya. So tak boleh lebih daripada 2 cawan caffeine, ya. Kalau makan coklat coklat pun ada caffeine, tak boleh lebih daripada 1 bar coklat. Okay, apa lagi, ya, yang itu yang saya ingat lah. Minum I-tin tak boleh lebih daripada 1 I-tin, sebab dalam I-tin pun ada caffeine. Okay, so bukan kopi saja, lebih pada efek caffeine tu. Okay, so kena tengok balik. Kalau rasa nak berhenti minum kopi, that's better. Tapi kalau perlu kan, macam saya setiap hari perlu minum kopi, kalau tak boleh fungsi, okay, maybe boleh hadkan kepada 1 atau 2 cawan per day. Okay, not more than 200 mg caffeine. Okay, alright. Dija Karim, okay. Razid Rabai, dok ada suggestion tak supplement apa untuk regulatekan period selain weight loss? Okay,
So kena tengok juga kenapa period tu tak regular. Kalaulah period tu adalah disebabkan oleh PCOS, sebab Puan mention weight loss, okay, selalunya kita akan bagi kalau sebab PCOS kita akan bagi metformin juga. Tapi metformin bukan suplemen, dia adalah ubat. So minta Puan berbincang juga dengan doktor yang merawat Puan, ada tak fungsi metformin, okay. Selain pada tu, kita galakkan ambil folic acid, of course, vitamin D dan CoQ10, okay. Weight loss akan memberi efek yang lebih kuat kepada kitaran haid kita, okay. Kalaulah sebab kita disebabkan oleh PCOS, maka weight loss tu memberi kesan yang lebih efektif daripada suplemen, okay. In fact, that is the first step, okay. Kalau kita tengok dalam jurnal-jurnal, dalam guideline international, weight loss is the first step untuk PCOS, okay. Berapa banyak, selalunya kita kata around like 5% of your current weight. So tak adalah kita suruh turun banyak, tapi about 5% of the current weight. Usually ramai around 3 to 5 kilogram, okay. So memang mencabar, sebab wanita yang PCOS nak turun berat badan tu agak mencabar sedikit. Tapi kita kena cuba tengoklah apa-apa yang kita boleh bantu. So sometimes kalau kita buat sorang-sorang, kita punya motivasi tu up and down, Tapi kalau kita buat ramai, kita join a group, okay, maybe social distancing ni susah sikit, maybe kita boleh buat online, sebab banyak yang coach online, banyak yang join group online, buat weight loss punya, buat training, buat exercise, dan ia adalah lebih efektif, lebih membantu motivate kita juga, okay. Galakkan dengan cuba weight loss sama dengan suami, galakkan suami involve juga dalam kita punya journey TTC ni, okay. Alright. So and then Puan Waj Umaira Dr. Salihah, kalau konsum vitamin, adakah waktu makan juga perlu konsisten, i.e. makan pada waktu pagi sebelum breakfast, atau boleh je makan selepas? Well, basically sebab suplemen ni dia bukanlah ubat, selalunya kita boleh je makan bila-bila, yang penting makan, okay. Tetapi isunya adalah kita terlupa, okay. Contohnya kalau kita makan pagi, kita bangun terlambat ataupun kita kelang kabut tu, nak pergi kerja ke ataupun nak bersiap, kita terlupa nak makan. So selalunya macam folic acid ataupun vitamin D, waktu yang konsisten adalah yang kita dapat dalam kajian pun menunjukkan selepas gosok gigi, sebelum tidur malam. Okay. So sebab kita tend to sleep at about the same time. So kalau kita lari sedikit pun about 1 or 2 hours je different, okay. So maybe something yang kita boleh consider lepas gosok gigi, boleh ataupun sebelum gosok gigi, kita ada botol air tepi katil, ada vitamin semua tu, suplemen, dan boleh makan masa tu, sebab we tend to need a routine in order to do something yang consistent. Sebab kalau kita tak ada rutin, kita tend to lupa, ngongak lah beberapa hari terlupa nak makan, So itu yang kita boleh buat, antara tips yang diorang bagi selalu, okay. Nurul Afiqah Hashim, Dok, CoQ10 ubiquinol kena ambil berapa miligram sehari? Antara 100 hingga 200 miligram sehari, CoQ10 ni mahal sedikit ubat dia, tapi dia antara suplemen yang ada finding yang banyak juga, yang boleh membantu kesuburan kita, okay. Dia perlu ambil sampai kita mengandung. Bila mengandung kena berhenti ambil, okay. Alright. Faizal Abdul Razak 9, Assalamualaikum doktor, konsalan fish oil sesuai tak ambil untuk persediaan sebelum FET? Well, yes, ada some evidence menunjukkan fish oil omega 3 ada kebaikan, dari segi kesuburan, okay. Boleh diambil, cuba pastikan dia tidak lebih daripada yang dinasihatkan, okay. So setiap persediaan tu kena tengok berapa dos dia, okay. Sazrina 89, Dok, saya ambil folic acid, CoQ10, dan saya ada PCOS, saya ambil Ovasitol, is it enough? Ovasitol tu adalah sejenis inositol, okay. Kalau boleh, nak pastikan puan juga adalah di bawah pemantauan doktor, sebab PCOS ni adalah satu keadaan keadaan medical lah,
yang memerlukan rawatan. Okay, so Ovasitol ni adalah second line. Kalau usually kita akan bagi metformin dulu sebelum Ovasitol. Okay, so pastikan yang doktor anda, Puan Sazrina tahu yang you juga makan suplemen folic acid, CoQ10, dan juga kalau boleh kita galakkan ambil metformin. Tapi kalau tak boleh nak terima metformin, baru ambil Ovasitol. Okay, vitamin D3 pun kena ambil juga. Okay, Syada Ridwan, dok, multivitamin, vitamin D3 dan CoQ10 saya ambil, perlu ambil fish oil lagi tak? Well, ini terpulang sebab fish oil ni dia punya evidence dia in between. Okay, so some ada kata ada evidence, some kata evidence dia tak berapa kuat sangat. Okay, bila tengok dalam multivitamin tu, tengok ada apa dalam dia. Okay, kalau dah ada omega 3 dan that's fine lah, no need ambil lagi fish oil. Okay, Assalamualaikum doktor, untuk yang ada PCOS, kalau consume metformin boleh ambil inositol tak? So dia macam either or, metformin ataupun inositol, rather dah ambil dua-dua. Okay, so dari segi kajian, banyak lebih evidence dari segi metformin, tapi inositol tu ada juga some evidence, tapi tak adalah kita suruh ambil dua-dua sekali. Okay, so either one. Okay, Dija Karim, doktor boleh tolong advice suplemen DHA yang sesuai. Pernah went through treatment sebelum ni and result is terus kurang banyak dan tak cukup matang. What should I do? Okay, so usually kalau telur tak cukup matang, selalunya maybe kita kena rangsang dengan ubat yang lebih kuat. Sebab Clomid tu adalah ubat makan, dan sometimes kita kena rangsang dengan ubat. Kalau maximum dose Clomid tu 150mg, telur tak matang juga, dan sometimes kita kena pakai hormon. Okay, so suplemen ni dia efek dia terhad. Okay, kalau dah ambil suplemen setakat tu tapi efek dia tak ada, dia dari segi nak besarkan telur, dia tak cukup, dia perlukan ubat rawatan, ubat medical. So suplemen ni dia bukanlah substitute tu ubat. So kena Puan Dija Karim kena check balik dengan doktor, kenapa telur tak matang, cukup ke rangsangan dengan Clomid tadi, perlu tak rangsangan dengan hormon. Okay, so itu antara yang kena buat. Okay, alright, so okay, Puan Cik Zila, ya dok, ya ada PCOS, ya betul. Okay dok, sangat jelas penerang, terima kasih. So Izzah Zahidi, so yang PCOS kena ambil sampai berjaya pregnant lah, ya dok? Well, yes, sampai berjaya mengandung. Okay, so bila mengandung, selalunya kita sometimes akan teruskan juga metformin tu. Okay, together dengan folic acid, vitamin D3, tapi CoQ10 berhenti. Okay, dan sometimes kita kena support dia punya pregnancy, pastikan dia tak ada diabetes juga. Okay, so kena buat ujian air gula masa awal kandungan, masa 14 minggu macam tu. Okay, so itu yang berlaku. Okay, Puan Izzah Zahidi kata ambil metformin. Ya betul, sometimes kita teruskan metformin tu. Okay, kerana sebab wanita yang ada PCOS, risiko dia untuk keguguran lebih tinggi sedikit daripada wanita yang tak ada PCOS. So itu adalah something yang kita kena faham juga. Kenapa kena ambil metformin, kenapa gula tu kena kawal, kena pastikan tak ada diabetes juga. Okay, Puan Azmira Wahida, doktor, sebenarnya apa definition regular menstrual cycle and irregular? Okay, so what is a normal menstrual cycle? Okay, dia varies from 25 days up to 34 days, kalau ikut general medical punya definition. Okay, maksudnya kitaran dia dapat period dia daripada 24-25 hari, sehinggalah dia boleh extend sampai 35 hari. Okay, so maksudnya dalam sebulan tu kena ada period. Okay, kalau irregular, contohnya cycle dia panjang, lebih daripada 35 hari, dan maksudnya 40 hari, ataupun ada yang 2 bulan sekali, sekejap sebulan sekali, lepas dah tak period, lepas tu 2 bulan tak ada period, lepas tu 3 bulan ketiga baru dapat period lagi. So tu period dia irregular. Okay, of course setiap kitaran tu mungkin lari 1 atau 2 hari. Okay, tapi usually setiap bulan tu akan dapat period. Okay, so bila 1 bulan tu tak ada period, then that is irregular. So, tu macam like sekali pukul. Okay, so tapi Puan maybe boleh tunjukkan kat doktor Puan jadual your period,
Okay, so sekarang ni ada banyak apps, okay, ataupun boleh letak je dalam kalender dekat phone, tunjuk bila hari yang period, so doktor boleh tengok dengan lebih teliti lagi sama ada period tu regular ke tak. Kalau regular maksudnya ovulasi berlaku, tapi kalau tak regular maksudnya ovulasi tu tak berlaku ataupun telur tu lambat matang. Okay, so kena check juga kenapa period tu tak regular. Okay, Puan Naya Zila, baik doktor, terima kasih. Oh, sama-sama. Hai Sonu. Okay, Sonu adalah kita punya security dekat Sofia. Okay, so dia selalu rajin join kita punya Insta live. Okay, Mi Jahmi, Puan Mi Jahmi, dok, macam sekarang saya makan suplemen vitamin D, multivitamin, CoQ10, vitamin C. Dah konsum since bulan 4 atas saranan dok yang merawat. Berapa lama tempoh untuk makan suplemen ni dok sampai berjaya pregnant ke? Okay, ya, banyak kan nak makan. Okay, so selalunya vitamin D, okay, multivitamin, vitamin C kita akan suruh terus bila mengandung. Okay, tapi CoQ10 berhenti bila mengandung, kena berhenti. Okay, vitamin D tu kita galakkan ambil sampailah menyusu. Okay, sebab dia adalah untuk wanita yang menyusu, yang mengandung, ya. Dan juga sama juga, well, vitamin C is just for, I suppose ramai yang ambil vitamin C sekarang sebab COVID ni untuk immune system kita. Okay, tapi CoQ10 kena berhenti bila mengandung je, hentikan. Okay, multivitamin kena tengok masa mengandung tu multivitamin tu ada tak iron supplement, sebab kebanyakan wanita bila dia mengandung dia punya darah merah dia berkurangan. Okay, so sometimes kena ada ambil iron ataupun zat besi lah dalam multivitamin tu. Okay, alright. Okay, Puan Nur Syamsul, salam dok, isu first dose AZ follow by Pfizer for second dose make sense ke sebab lain teknologi? So ini something yang masih dikaji, okay, sebab diorang kata ada evidence ke tak, whether the evidence is enough untuk improvekan kita punya antibody kepada nak lawan COVID ni. Okay, tapi at the moment as a general rules, okay, kita follow dia punya vaksinasi, sistem jadual vaksin yang telah dikeluarkan. Selalunya so far dekat Malaysia masih lagi kita terima vaksin yang sama. Okay, so it's something yang diorang tengah discuss. Kita kena tunggu supaya banyak lagi data ada, especially bagi kaum wanita TTC ataupun wanita yang mengandung, sama ada is this advisable or not. Okay, so kita kena tunggu lebih data lagi. Kita baru je dapat data yang semua vaksin boleh diterima oleh wanita yang mengandung antara 14 hingga 33 minggu. Okay, Puan Ida 12, dok, what say you about ovulation bleeding? It happens to me. I did check up and doc said okay. Dah buat TVS, pap smear okay. Ovulation bleeding ni selalunya sedikit je, macam ada stain, ya. Susah sikit juga nak tahu exactly is that truly ovulation bleeding, and it doesn't really macam happen every time, every single cycle. Okay, so kalau dia berlaku, yes, it has been reported. Okay, boleh berlaku masa ovulasi tu ada bleeding, tapi bleeding dia bukan macam haid, bukan macam period kita, so dia selalunya sedikit saja. Tapi kalau what you can do masa ovulation bleeding, kalau you suspect ovulation bleeding, dia macam bleeding tengah-tengah cycle, buat juga OPK, ovulation prediction kit tu, tengok betul ke masa tu ovulasi berlaku, adakah simptom-simptom waktu subuh waktu tu berlaku. So Puan dah buat TVS, buat pap smear, semuanya okey. This something yang kita kena monitor, sama ada ini betul ke ovulation bleeding, or whether we need to do further test like macam buat hysteroscopy, tengok dinding rahim semua. Okay, alright. And then seterusnya Puan Ain 88, suplemen apa untuk PCOS yang ada sindrom hirsutism? Okay, hirsutism ni sebab dia ada macam tinggi testosteron dia, so kadang-kadang sukar juga untuk wanita yang ada hirsutism. So sometimes kita go for untuk hirsutism ni, maksudnya dia macam ada bulu dekat dagu ke, ya, ataupun dekat mulut, ya.
ataupun kat dada. So sometimes kita boleh juga buat kosmetik punya treatment, macam dia buat threading ataupun ada cream untuk bantu dengan abnormal hair growth ni. Okay, so dari segi suplemen sama saja untuk PCOS tu folic acid, vitamin D, CoQ10, metformin metformin bukan suplemen tapi dia adalah ubat, dan juga dari segi weight loss kita galakkanlah untuk turunkan kawal PCOS tu So itu antara buat. Tapi sebab hirsutism, sometimes kita kena go to cosmetic punya treatment like threading ataupun ada cream macam tak silap cream Zanika untuk kurangkan hirsutism tu. Okay. Puan Izzah Zahidi, Dok, kalau evening primrose oil okey ke untuk kesuburan? Itulah dia, ramai orang tanya pasal EPO ataupun evening primrose oil. So bila saya check kajian dia tak ada menunjukkan dia evidence tu membantu ataupun evidence tu strong enough yang bantu kesuburan. Okay, so kalau you don't, maybe better not to take it. Okay, dan kita just concentrate on suplemen yang ada evidence, okay, dan juga teruskan rawatan kesuburan tu. Okay, alright. Puan Cik Tina, Dok, selain pengambilan suplemen asid folik, vitamin D, CoQ10, apakah makanan natural yang Dok galakkan untuk TTC? Suku-suku separuh. Okay. Okay, so makanan kat Malaysia ni susah sebab semuanya sedap. Okay, I think dari segi general advice, kalau tak ada masalah BMI body weight semua, just continue makan makanan yang sihat, makanan yang seimbang. Okay, kita tak adalah dari segi medical evidence, tak adalah kata certain makanan je boleh makan tak boleh makanan yang goreng ke, tak boleh makan nanas ke, tak boleh makan yang tajam. Kita tak ada macam tu apa yang evidence menunjukkan hanyalah kepada makanan yang sihat, makanan yang dimasak makanan yang tak banyak minyak makanan yang seimbang. So tak ada apa-apa yang kita kata ni tak boleh, yang tu boleh of course kita nak makan yang seimbang macam sayuran, buah-buahan kurangkan gula. Okay, so itu antara yang kita galakkan lah. Alright. Puan Syazrina 89, terima kasih, sama-sama. Anis Ramlan, doktor, ada kesan ke kalau ambil inositol dan metformin pada masa yang sama? Susah juga sebab I think kita tak ada evidence lagi yang cukup. Okay, so sebab dia either or rather than both. So until kita dapat more evidence, ada lebih kajian, dan baru kita boleh advice sama ada nak kena ambil bersama, ada tak apa-apa extra benefit. Okay, so selalunya either or. Metformin is the first line, inositol is basically kalau tak boleh nak terima metformin tu. Dija Karim, okay, sama-sama. Okay, so and then Puan Azmira Wahida, terima kasih, sama-sama. And then Puan Dija Karim, kalau period irregular maksudnya pada bulan yang tak period tu memang tak ada berlaku ovulasi, memang tak ada hari subuh pada bulan tersebut. Selalunya kalau period tak regular adalah sebab ovulasi tak, dia basically also menunjukkan yang bulan tu tak ada telur dilepaskan, tak ada ovulasi dan tak ada waktu subuh. Okay, so ataupun waktu subuh dia lari jauh, lambat. Kalau orang selalunya kalau 28 hari punya period, kalau waktu subuh dia hari ke-14, untuk mereka yang period dia, cycle dia panjang atau irregular, waktu subuh dia lari. So kita tak boleh nak tahu exactly bila ovulasi tu berlaku, ataupun sama sekali tak berlaku langsung. Puan Umi Rusli, salam Dok, kalau kita check test ovulasi positif, nak BD selalunya hari-hari ke selang sehari? Nak bersama BD maksudnya nak bersama kot. So kalau kita check test ovulasi positif, kita galakkan untuk bersamalah pada hari yang positif, and then maybe you boleh increase your chance untuk bersama esok dan lusa, macam tu. Kalau selang sehari pun boleh, sebab sperma tu by right dalam teorinya dah ada dekat dalam rahim, dan sperma tu boleh bertahan dalam rahim up to, ada kajian menunjuk sampai 7 hari 5 hingga 7 hari. Okay, so itu yang kita nampak lah. Okay,
Tapi kita kena, nanti next week kita akan bincang pasal OPK, pasal ovulation ya, bila nak bersama. Sebab kajian menunjukkan chance untuk mengandung paling tinggi adalah 2 hari sebelum ovulasi berlaku. So back to square one, kita galakkan untuk bersama 2 hingga 3 kali seminggu rather than check ovulasi positif baru bersama. Tak. Sebab kalau ikut kajian, chances untuk mengandung lebih tinggi, paling tinggi kalau bersama 2 hari sebelum ovulasi. Okay, so itu yang kita akan bincangkan untuk next week punya sesi Insta Live. Okay, pasal OPK, ovulasi, bila nak bersama. Okay. Okay, Puan Dija Karim, hari subuh sebenarnya hari 12, 13 atau hari 14, 15 sebab ada info lain-lain. Or is it depends on pada individu, and is it advisable to just bersama pasangan dari hari ke-12 hingga 15? What's your advice? Okay, yes, it depends on individu punya kitaran haid. Okay, so dia akan ovulasi berlaku about 2 weeks before period. Okay, so kalau cycle tu 28 hari, ovulasi 14 hari ke-14. Kalau cycle dia 30 hari, ovulasi dia pada hari ke-16 sebab dia 2 minggu sebelum period. So setiap orang lain-lain. Is it advisable pada hari subuh? Well, kalau ikutkan lebih baik bersama 2-3 kali seminggu sebab dia kurang stres antara couple. Sampai masa waktu subuh tu ada penat ke ya, ataupun tak ada mood ke, ataupun ada komitmen lain. So susah nak fokus kat situ. So lebih baik 2-3 hari seminggu sebab sperma tu dah ada dekat dalam rahim. Okay, so I think masa dah tamat. So terima kasih sebab boleh join saya hari ini. Okay, InsyaAllah kita berjumpa minggu depan. Kita akan bincang mengenai ovulation prediction kit, OPK, bila nak bersama untuk naikkan chance mengandung. Okay, kalau ada apa-apa boleh DM saya, DM tepi, DM tengah. Okay, so insyaAllah saya akan cuba jawab soalan anda. Terima kasih. Assalamualaikum.